Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam serambi ilmu online, iaitu dengan ilmu tasawuf, memakai kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada jilid kedua atau juz kedua, bab kelima berkenaan tentang adab-adab bersahabat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi muka surat kita pada hari ini bab kelima, adab-adab bersahabat, adalah juz 2 muka surat 329. Saya ulangi lagi, 329. Harap kepada semua jamaah untuk membuka kitab masing-masing dan sama-samalah kita bertalaki dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Dan sunat bagi orang yang ziarah itu menaruhkan tangannya pada dahi orang yang sakit itu dan pada tangannya dan menanya ia akan dia, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi, iaitu tamamu iyadatil maridi ayyada'a ahadukum yadahu ala jabahatihi wa ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikumul musafahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam, iaitu Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad Imam Ahmad. Menurut Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif, lemah, tapi termasuk daripada Fadailul A'mal. Maka apa maksud dia? Artinya kesempurnaan ziarah akan orang yang sakit itu bahawa menaruhkan seorang kamu akan tangannya atas dahi orang yang sakit itu atau di atas tangannya dan menanya ia akan dia betapa ia. Bagaimana dia? Betapa ia itu kaifa huwa. Bagaimana dia? Dan kesempurnaan memberi salam itu iaitu berjabat tangan. Kalau bersalam itu kesempurnaannya adalah dengan berjabat tangan. Kalau melawat orang yang sakit, letak tangan dekat atas dahi dia dan tanya apa khabar, bagaimana, sihat ke, okey ke, macam mana ke, dan lain-lain. Ini termasuk adab-adab kita bersahabat. Dan sunat bagi orang yang sakit itu membanyakkan bersabar. Kita disunatkan untuk banyak bersabar. Banyak bersabar daripada sakitnya. Dan jangan banyak mengadu sakitnya itu. Jadi kalau sakit itu kena banyak sabar, istighfar banyak-banyak. Bukan meronta-ronta sahaja. Tapi dah tak tahan nak buat macam ni, itu bab lain lah. Cuma ini adab dia kalau boleh untuk bersabar. Mengadu sakitnya itu kepada orang dan jangan membanyakkan keluh kisah. Jadi jangan banyak keluh kisah. Dan seyogyanya membanyakkan berdoa akan Allah Ta'ala. Sebaiknya banyak berdoa akan Allah Ta'ala. Dan seyogyanya pada ketika bertaubat itu tawakal atas Allah Ta'ala yang menyembuhkan akan dia. Dan kita kena banyak apa? Banyak bertawakal kepada Allah Ta'ala supaya dia akan memberi kesembuhan kepada kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya sunat mengiringkan jenazah ke kuburnya. Jadi sunat diiring jenazah itu dengan mengiring jenazah sahabat kita, kita iring sampai ke kuburnya. Kita temani ia sampai ke kuburnya.
Kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, baginda SAW pernah bersabda, "Man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Fa in waqafa hatta tudfan falahu qiratani." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa menghantar akan jenazah, maka baginya satu qirat daripada pahala. Maka jika ia berhenti hingga ditanam, maka baginya 2 qirat. Kan? Baginya 2 qirat. Maksud dia apa? Hadis Imam Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahawa besarnya pahala kita mengiring jenazah sahabat kita. Kan? Dan kalau kita tunggu sampai dia ditanam, besarnya pahala yang kita dapatkan. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu wa fil khabari al-qiratu mislu Uhudin. Ustaz, kita akan dapat 1 qirat daripada pahala, 2 qirat daripada pahala. Qirat ni berapa banyak? Berapa besar? Kan? Qirat apa? Qirat ni berapa gram? Kalau dapat sikit gram tu, dengan penat tak payahlah. Ada yang mungkin kata macam tu. Lalu dalam satu hadis, wa fil khabari al-qiratu mislu Uhudin. Itu apa artinya? Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, 1 qirat itu besarnya seperti bukit Uhud. Besarlah tu. Ini rawahu Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Itu hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini, dan sunat pada ketika menghantar akan jenazah itu melazimkan khusyuk dan memikirkan kematian dan mengingatkan akan dia. Ni jadi kita kenapa kena khusyuk, tenang, fokus pada jenazah, bukan borak-borak, ketawa-ketawa, bergurau, senda kan, Kak? Dan kita ingat akan kematian. Kita akan mati, tuan-tuan dan puan. Dan ingatkan akan dia. Kita ingat dia dulu macam mana ahli ibadah. Alhamdulillah Allah SWT menarik nyawanya dalam keadaan dia istiqamah dengan Islam. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita minta kepada Allah supaya kita diberi anugerah oleh Allah SWT husnul khatimah. Ini. Dan jangan berkhabar akan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Jangan kita duduk berborak. Oh, bola gol semalam kalah, semalam menang bola ni. Hantar jenazah duduk sibuk bahas bola. Ni tak jangan Allah. Sebaiknya kita fokus pada kematian itu sendiri, jenazah itu sendiri, apa dulu jasa-jasa dia telah lakukan. Sekiranya dia baik, sekiranya ia mungkin kurang cantik, dia fikir macam mana nak lunaskan hutang dia ke, kalau dia ada salah dengan orang lain, macam mana kita nak tolong dia supaya di akhirat dia tidak sangkut. Lebih kurang macam tu. Kita cuba. Ini adalah yang sepatutnya kita lakukan ketika kita menghantar jenazah tadi. Dan berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini siapa, tuan-tuan? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ulama besar daripada Universiti Al-Azhar Asy-Syarif. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia seorang ulama yang menggabungkan 2 ilmu. Maksud menggabungkan 2 ilmu tu apa? Ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, ilmu syariat dan ilmu iaitu ilmu tazkiyatun nafs, ilmu yang bersifat iaitu tasawuf. Ini itu adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia ada mengarang kitab Mizanul Kubra yang terkandung di dalam kitab ini iaitu merupakan fiqhul muqarin, iaitu fikih perbandingan mazhab dan lain-lain. Itu nama dia, kitab dia Al-Mizan Al-Kubra. Tapi dia tidak luput daripada kepentingan syariat dan beramal dengan amalan yang zahir. Ini adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Siapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala? Berkata di dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Jadi kitab nama dia Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Ini nakal daripada gurunya Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala apabila diketahui
akan orang yang menghantar jenazah itu bahawa mereka itu tiada meninggalkan berkhabar-khabar dunia yang sia-sia, maka seyogyanya menyuruh akan mereka itu dengan mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu terlebih afdal daripada berkhabar-khabar yang sia-sia itu. Jadi wal hadrat hafizakumullah, iaitu apa? Itu banyak berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bila kita hantar jenazah. Sebab tujuannya apa? Supaya dia lebih afdal daripada kita cakap yang sia-sia. Kan ada yang kata bila hantar jenazah tu, bila orang duk berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia yang kata tak boleh, sunat hantar jenazah tu kena diam, tak boleh ni. Bila kita suruh diam, dia orang budak-budak ni bukannya diam, malah duk bahas bola je. Diganti dengan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadir azizakumullah. Lalu dan lagi berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata lagi, seyuknanya jangan bagi orang yang fakir itu menegur akan yang demikian itu, kerana berzikir itu telah disuruh oleh syariat. Hadirin wal hadir hafizakumullah, maaf ada sedikit kendala. Jadi dan lagi berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seyuknanya iaitu jangan bagi orang yang fakir itu menegur akan yang demikian itu, tegur jangan. Sebab lebih baik zikir, kerana zikir itu disuruh oleh syarak. Berapa ketika yang dikehendaki, maka ajaib sangat buta hati orang yang menegur akan yang demikian itu. Dan sunat bagi orang yang menghantar jenazah itu bahawa ia berjalan di hadapan jenazah itu. Kalau boleh berjalan di hadapan jenazah itu dan hampir kepadanya serta melihat akan jenazah itu. Kan? Dan sunat disegerakan membawa jenazah itu, yakni dipantaskan sedikit dan jangan dilambatkan perjalanannya itu. Jadi kalau boleh laju sikit bawa. Jangan lambat-lambat, sebab kalau boleh nak dikebumikan secepat mungkin. Dan sunat mengqasad menghantar jenazah itu menunaikan hak orang Islam. Niatkan bila kita hantar jenazah itu apa? Sebab apa? Untuk menghantar, iaitu menghantar menunaikan hak orang Islam, nak menunaikan hak dia sebagai orang Islam, dan supaya ingat akan kematian. Supaya kita ingat akan kematian. Sebab kita semua adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Ini dia. Dan setengah daripadanya sunat ziarah akan kubur. Termasuk daripada itu adalah sunat ziarah kubur. Jadi kita disunatkan untuk menziarahi kubur dengan dikasat akan yang demikian itu. Juga ingat kematian. Kita ziarah kubur sebab kita akan meninggal. Contoh dia. Dan itu mendoakan bagi mayat itu dan supaya ingat akan kematiannya itu dan supaya melembutkan hati. Ni supaya apa? Kita juga dapat mendoakan jenazah-jenazah orang yang telah meninggalkan kita, ulama-ulama yang telah meninggalkan kita, keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah termasuk perkara-perkara yang dituntut untuk kita lakukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu? Salah seorang sahabat dan juga khalifah yang ketiga setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila berdiri ia atas kubur, maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata serta ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Iaitu apa? Yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wa Imam Tirmizi, atau rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Di riwayat hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah menurut Takhrij Al-Iraqi. Bermaksud apa? Artinya, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa kubur itu permulaan tempat diam di dalam akhirat. Jadi kubur ini adalah permulaan tempat diam di dalam akhirat.
Maka jika berlepas orang yang mempunyai kubur itu daripada siksanya, maka barang yang kemudian daripadanya itu terlebih mudah daripadanya. Jadi kalau dilepas kubur, berarti lebih mudah lah. Tetapi jika dia tidak lepas kubur, tidak lepas ia daripada siksanya itu, maka barang yang kemudian daripadanya itu terlebih sangat susah daripadanya. Kalau tak lepas, habislah lagilah susah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Ma min lailatin illa wa yunadi munadin ya ahlal qubur man ta'bitun." Fayaqulun taghbitun, iaitu apa? Ma taghbitun fayaqulun taghbitu ahlal masajidi li'annahum yasumuna wa la nasumu wa yusalluna wa la nusalli wa yadhkuruna Allaha wa la nadhkuruhu. Menurut Takhrij Al-Iraqi, lam ajid lahu aslan. Dia tidak menemukan sumber menurut Takhrij Al-Iraqi. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa dia kata artinya? Tiada daripada malam melainkan menyeru oleh penyeru, wahai ahli kubur. Setiap yang kamu kenang-kenang akan dia, maka berkata mereka itu, kami kenang-kenang akan ahli masjid kerana mereka itu puasa dan tiada kami puasa. Dan adalah mereka itu sembahyang padahal kami tiada sembahyang. Dan adalah mereka itu menyebut zikrullah padahal kami tiada menyebut zikrullah. Wallahu alam kesahihan hadis ini ataupun status hadis ini. Cuma menurut Takhrij Al-Iraqi, lam ajid lahu aslan. Tapi dia tidak memutuskan iaitu tujuan daripada message ini, iaitu untuk kita menjadi termasuk orang yang ahli masajid. Maaf. Dan berkata Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, Man marra bil maqabiri falam yatafakkar li nafsihi wa lam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahum. Artinya, barang siapa lalu dengan tempat kubur, maka tiada memikirkan ia bagi kematian dirinya dan tiada berdoa bagi mereka itu, maka sesungguhnya menganiayai ia akan dirinya dan menganiayai ia akan mereka itu. Okey. Dan berkata Al-Arif Billah Sayyidi Ismail Qaddasallahu Sirrahu. Telah berkata Al-Arif Billah guru dia, Sayyidi Ismail, guru Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Apa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani riwayatkan daripada gurunya, "Idza mata lil insani akhun aw sahibun faqara'a lahu Yasin wa tabaraka faqad adda jami'at huquqihi." Artinya, apabila mati bagi manusia saudara atau sahabat, maka membaca ia baginya akan surah Yasin dan surah Tabarakah, maka sesungguhnya menunaikan ia akan sekalian hak saudaranya itu, dan hak segala sahabatnya itu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan lagi ia berkata, wa u'arrifuka anna ashabi la yadhuquna wahsyatal qabri bal yakununa ma'nusina fil barzakhi wa dhalika lisallati allati bainahum wa bainal amwati biqira'ati Yasin. Artinya, dan aku beritahu akan dikau bahawasanya segala sahabatku tiada merasa mereka itu akan liar dan tiada duka cita di dalam kubur mereka itu, tetapi adalah mereka itu suka cita dan senang di dalam kubur mereka itu. Dan adalah sebab yang demikian itu kerana pemberian dan hadiah yang antara mereka itu dan antara segala orang mati itu dengan dibacakan baginya akan Yasin. Sebab itu budaya orang Melayu memang dari dulu membaca Yasin. Inilah salah satu alasan dia. Kerana memang termaktub dalam kitab Syiarus Salikin karena Syekh
Abdul Samad Al-Falimbani. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Dinukil lagi daripada kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Apa dia? Iaitu apa? Adalah masanya orang mati berteriak-teriak di dalam kuburnya pada tiap-tiap malam. Maka dikhabarkan oleh orang kepada Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad bin Ainan qaddasallahu sirrahu, maka pergi ia kepada kubur itu dan membaca ia pada kubur itu akan surah Tabaraka, surah Al-Mulk, dan memohonkan ia akan Allah Ta'ala memberi syafaat akan dia di dalamnya, dan daripada malam itu tiadalah lagi kedengaran berteriak-teriak sehingga selama-lamanya. Jadi dibacakan dalam hal ini adalah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk, diri wal hadrat hafizakumullah. Jadi itu adalah termasuk salah satu perkara yang kita dapat usahakan untuk menolong, iaitu orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang termasuk kasih dan keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Dan setengah daripada adab ziarah kubur itu bahawa jangan duduk atas kubur orang Muslim. Jadi salah satu adab dalam mazhab Syafi'i, kita jangan duduk atas kubur orang Muslim. Kerana sabda Nabi SAW, la an yajlisa ahadukum ala jamaratin fatahtariqa thiyabuhu fatakhlusa ila bijildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Hadis rawahu Abu Daud wa Ahmad. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad di dalam kitab atau dinukil daripada Jami' As-Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Artinya, demi Allah bahawa duduk seseorang kamu atas bara api, maka mengharuskan ia akan kainnya lalu sampai kepada kulitnya itu, iaitu terlebih baik baginya daripada bahawa duduk ia di atas kubur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan setengah daripadanya bahawa jangan berjalan di atas kubur. Juga kita dituntut untuk tidak berjalan di atas kubur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu di atas kubur, kerana sabda Nabi SAW, la an amshi ala jamratin aw sayfin ahabbu ilayya min an amshiya ala qabrin. Hadis rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif seperti yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Maksud dia, artinya demi Allah bahawa aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang itu terlebih kasih, terlebih ia sukai daripada aku berjalan di atas kubur. Jadi kita dituntut untuk menghormati kubur-kubur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, terutama kubur orang-orang Muslim seperti yang telah tercantum di dalam kitab ini. Dan setengah daripadanya bahawa jangan memecahkan tulang orang mati. Jadi anda meninggal jangan sengaja nak patahkan dan lain-lain. Jangan. Kerana sabda Nabi SAW adalah kerana berpegang pada hadis Nabi SAW, kasrul azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Ni, berat ni. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Ahmad menurut Takhrij Al-Iraqi, menurut Jami' As-Saghir. Apa maksud dia? Artinya memecahkan tulang orang yang mati itu seperti memecahkan tulang orang yang hidup. Macam tulang ke orang yang mati itu sama macam tulang ke orang yang hidup. Jadi dia sakit pun sama. Sebab itu kita kena hati-hati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bila kita angkat dia, kita basuh dia, jangan kita menyebabkan dia sakit. Demikianlah disebutkan segala hadis ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wallahu alam. Ini semua hadis yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wallahu alam. Adapun hak jiwar, hak ber-neighborhood, bertetangga, yakni hak sekampung berjiran itu, maka iaitu seperti segala hak orang yang Muslim dahulu itu, dan lebih lagi daripada itu. Kerana sabda Nabi SAW, al-jiranu salasatun,
jarun lahu haqqun wahidun wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salasatu huquqin fal jaru lahu salasatu huquqin huwal jarul muslimu dhur rahimi falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqur rahimi wa amma alladhi haqqani fal jarul muslimu falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa amma allazi lahu haqqun wahidun fal jarul musyriku. Hadir wal hadar hafizakullah rawahu al-Bazzar dan Abu Nuaim. Menurut dalam kitab Hilyah menurut takhrij al-Iraqi. Artinya hadir wal hadar hafizakumullah. Orang yang sekampung itu tiga perkara. Pertama, orang yang sekampung baginya satu hak. Dan kedua, orang yang sekampung yang baginya dua hak. Dan ketiga, orang yang sekampung baginya tiga hak. Maka orang yang sekampung yang baginya tiga hak itu, iaitu orang yang sekampung yang Muslim. Iaitu kerabat, maka baginya orang itu, baginya itu hak sekampung. Dan hak Islam. Dan hak kerabat. Dan adapun orang yang sekampung yang baginya dua hak itu, maka iaitu orang yang sekampung yang Muslim dan yang bukan kerabat, maka baginya hak sekampung dan hak Muslim juga. Ini. Dan adapun orang yang sekampung, yang baginya satu hak itu, maka iaitu orang yang sekampung yang kafir musyrik, maka iaitu hak sekampung juga. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ni. Lalu disebutkan lagi, dan lagi sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Hadis ini rawahu al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimil Akhlaq seperti takhrij al-Iraqi, tapi sanad dia disebutkan oleh al-Iraqi sebagai dhaif. Apa maksud dia? Artinya, perbuat oleh kamu kebajikan pada berkampung akan orang yang berkampung akan dikau, nescaya jadilah engkau orang Muslim yang kamil, insya-Allah. Ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu lahu annahu sayuwarrisuhu. Di luar hadra hafizakumullah. Maksud dia apa? Sentiasa Jibril alaihissalam berwasiat akan daku dengan orang yang sekampung, sehingga aku sangka bahawasanya lagi akan mempusakakan ia akan dia. Hadis ini rawahu al-Bukhari menurut takhrij al-Iraqi, rawahu al-Bukhari wa Muslim, dan juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadir wal hadr hafizakumullah. Iaitu apa? Iaitu artinya barang siapa percaya akan Allah Ta'ala dan hari yang kemudian, maka hendaklah ia memuliakan orang yang sekampung itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, atadruna ma haqqul jari in ista'ana bika a'antahu wa in istansaraka nasartahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in iftaqara udta alaihi wa in marida udtahu wa in mata tabi'ta janazatahu wa in asaba khairun hanna'tahu wa in asabatahu musibatun azzaitahu. Rawahu al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq dengan sanad yang dhaif menurut takhrij al-Iraqi. Artinya, adakah kamu ketahui apa hak orang yang sekampung itu? Ditanya. Iaitu jika ia meminta tolong dengan dikau, maka engkau tolongi akan dia. Dan jika ia meminta berhutang akan dikau, maka memberi olehmu hutang akan dia. Dan jika ia papa, maka diberi olehmu akan dia. Dan jika ia sakit, maka ziarahi engkau akan dia. Dan jika ia mati, maka engkau menghantar akan jenazahnya itu. Dan jika dapat ia kebajikan, maka engkau sukai akan dia. Dan jika dapat ia kejahatan, maka engkau sabar akan dia. Kita bagi dia semangat untuk bersabar. Dan ditanya orang akan Rasulullah SAW dengan katanya, inna fulanata tasumun nahara wa taqumul laila wa tuaddi
wa tu'dhi jiranaha, faqala sallallahu alaihi wasallam hiya finnari. Hadis rawahu Ahmad wal Hakim. Maksudnya apa hadir wal hadrat? Artinya bahawa adalah si fulanah. Fulanah tu perempuan lah. Fulanah. Si fulanah itu puasa sehari-hari dan berdiri sembahyang semalam-malam pada ia menyakiti akan jirannya, yakni orang yang sekampungnya, maka menjawab Rasulullah SAW dengan sabdanya, iaitu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Taib hadir wal hadrat abizakumullah. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu bermanfaat fi dini wal dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.